Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Okay, jadinya setelah sekian lama kita relax, cuti raya lah orang cakap, hari ni kita start kerja balik Okay, jadinya apa projek kita hari ni, kita nak naikkan enjin double R ni dekat motor biru. Okay, kalau korang tengah tengok video ni, bermula hari ni aku buat kerja seorang mat. Naik pada raya, Eddie tak sambung kerja dengan aku. Jadinya lepas ni memang aku buat seorang-seorang. Jadinya makin busy lah geng. Akulah yang buat motor, akulah yang repair, akulah yang rakam, akulah yang edit. Sekarang kita akan membersihkan body dia sebelum kita naikkan dia punya enjin. Kita buang kerak-kerak yang ada. Nampak tak? Dia punya dedor dia, kerak dia tu. Lalu kita pun membersihkannya tanpa segan dan silu. Lalu kita pun merobekkan tanah ni. Dedor mat. Sebab dah alang-alang overhaul, kita haruslah membersihkan keadaan yang tidak terkawal ini. Dah macam pembaca berita pula aku ni. Dedor mat. Nampak tak? Kepingan-kepingan tanah mensaluti body double R ini. Lalu kita pun mencongkelnya jatuh ke bumi. Bersemadilah engkau bersama tanah kembali. Biasalah bang, dugaan hidup bang. Dengan sinaran cahaya matahari yang panas terik memasaki diri, membuatkan diriku lebih bersemangat lagi. Telah pun ku akhiri kekotoran ini dengan menggunakan minyak petrol bersaluti degreaser. Andai kata kita terus menggunakan degreaser dan juga minyak petrol, maka ia tidak akan berkesan kerana kita tidak mencongkelnya terlebih dahulu. Oleh kerana itu, perlulah kita... Bunyi pula mesin. Aduh. Oh. Boleh gitu Patut lah. Aduh. Panas pak tu. Pisang. Kau bayar kat luar. Aduh. Nak tinggal bidak-bidak tak payah. Hotel lah depan rumah. Dugaan. Habis. Berkicap dalam kereta. Kicap pun nak macam itu. Kicap. Tak betul lah. Sedap Mula cuti, lepas tu bagi orang cuti raya dulu. Cuti seminggu dia orang. Tak pedai. Minta 2 hari. MC 1 hari. Alang-alang 1 hari tu dia cuti. Lepas tu kita tak kerja cakap. Hari Rabu cuti balik cakap ni kan. Lepas tu? Kan nak ambil straight, tak nak. Tak nak Malas lah, nak ambil straight kan. Bosan dia cuti kan. Kita tak tahu. Legenda dia punya tu. Tengah dia tu. MC. Tak terjadi. Kenapa tau? Motor siapa? Budak KL bang. Sekarang sampailah masanya untuk kita menanggalkan kotoran-kotoran yang melekat pada bodi itu. Lalu kita pun menembak air di tempat itu. Okey, sekarang sampailah masanya kita naikkan enjin ni. Okey. Berat mat. Hiya. Jadi macam mana dah kita nak angkat enjin ni untuk dimasukkan ke dalam bodi. Sama-samalah kita saksikan kepisangan ini. Dedor mat. Dedor sekali kita akan masukkan yang ini dulu Barulah kita masukkan yang belakang Nampak tu? Dia tak tegak mat. Kita kena angkat sikit macam ni. Bila dah tegak macam itu, baru kita boleh masukkan sub. Tolak je pakai tangan.
Lalu kita pun memasanglah nut 14 ini ya. Wahai kawan-kawanku sekalian. Kita membasuh rangka bodi ini. Barulah kita pasang ke bodi ya. Telah pun bersih ya bodi dia. Cakap dengan video, Mat. Lepas tu kita pasang dekat motor. Kita pasang dulu pipe ni. Sebab pipe ni agak macam mengganggu ya. Dia belah dalam macam ni ya. Kita pasang dua tempat. Satu dekat sini, lagi satu dekat sini ya. Punya nut dekat enjin ni. Kita ikat terus benda ni. Klip ni biasanya kalau aku overhaul, aku akan ikat dia dekat hose. Sebab kita tak nak dia tercicir. Terus ikat ya. Ikat. Sebab tu tiang macam blok ni korang tak boleh ikat. Enjin pun korang jangan ikat. Sebab nak centerkan ni dulu, kita dah pasang yang ini, baru kita pasang skru-skru enjin dia, body dia, frame dia. Kadang nanti belakang hari kalau kita nak tukar piston, bila kita ikat terus, nanti susah ya kita nak masukkan blok, kita nak masukkan skru ni. Kita pasang skru ni ya. Maka selesailah pengetatan. Okey, kita pasang kelas dia. Kita longgarkan habis je benda ni. Masukkan dulu dalam rumah dia. Kita tarik benda ni. Kita adjust macam ni. Janji dia punya kabel tu ada clearance macam ni okey lah. Jangan sampai kabel dia tegang. Ikat yang sebelah sini. Apa bezanya kita ikat sebelah sini dengan kita ikat sebelah sini? Kita ikat sebelah sini, kabel kelas jadi makin tegang. Kalau kita ikat sebelah sini, ikut macam yang kita adjust Lepas tu kita try. Mantap ke tak mantap? Sekarang kita pasang dia punya carburetor. Carburetor dia, kita pasang magnet dia. Dah tak ada pilihan. Okey, tu kita pasang kabel RPM dia. Kabel RPM tu, dia ada satu macam gasket tau. Motor ni dia memang ada gasket tu. Jadinya aku pasang. Gasket tu warna merah. Dia original gasket tu memang warna merah. Jadinya setiap kali kalau korang tukar RPM punya kabel, kalau korang tukar, korang pastikan korang ambil balik gasket tu. Kadang-kadang benda tu benda ni korang letak dekat sini. Macam gitu. Dia bila kita ada benda tu, barulah enjin kita tak leaking ke apa ke kan. Nampak benda tu macam biasa-biasa je, tapi benda tu penting kan. Kecil-kecil macam aku ni muat lah geng kat dalam ni. Kalau macam korang aku tak tahu lah. Pastikan dia ketat. Alright. Okay. Lepas tu kita pasang pump tuti dia. Pump tuti dia ni, dia ada macam longkang gini. Jadinya dekat dalam tu, dia ada longkang untuk benda ni masuk. Jadi korang kena pastikan longkang tu kena dengan pump tuti barulah korang pasang pump tuti ni macam gini. Okay. Hose tuti ni Mat. Aduh. Kita adjust baik-baik dia punya kedudukan benda ni supaya dia boleh masuk dekat situ. Skru dia macam gini Dua biji ni kita pasang dekat pump tuti. Allahu Akbar. Gaduh pula. Alah kucing ini. Terkejut dah boy. Dia ada satu klip tau. Klip dia macam gini. Korang kena masukkan dulu klip ni. Macam itu. Baru korang pasang dekat tengkuk carburetor. Time sebelum korang pasang rival tau. Kalau nak ikutkan betul-betul lah. Tapi kalau korang nak pasang macam gini, dia bukannya tak boleh. Dia boleh. Kena slow-slow lah. Lepas tu pastikan yang besi ni dia duduk dalam Dia bukannya dia bukan macam gitu je.
Kau kena tolak benda ni sampai atas. Korang kelipkan ke tapak ribal tu. Korang dah pasang tu, barulah korang boleh pasang karburator. Kalau tidak sempit, kita nak masukkan klip tadi tu. Kita pastikan longkang dia tu kena pada tempat dia. Lepas tu baru kita pasang benda tu. Okey, andai kata tak kena pada tempatnya, korang main start sikit bagi enjin pusing dia benda tu akan masuk longgar je tau. Dia taklah orang cakap korang kena tekan kau-kau. Benda tu longgar je. Jadi kalau dia ketat tu maknanya dia tak masuk lah. Okey, lepas tu benda ni pula korang kena pastikan korang ikat silang. Maksudnya ikat kiri, ikat kanan. Pastikan dia betul-betul dah rapat. Dah rapat kat body baru korang ikat Okey, macam gitu. Lepas dah macam gitu, barulah korang ikat pakai mata impact tajam. Okey. Korang ikat biasa je kan. Sebab benda ni asal ketat je macam gitu. Macam gitu. Okey, lepas tu hose ni kita kena buka balik. Sebab apa tau? Sebab getah dia tu, dia tak duduk pada tempat dia. Baru korang pasang Dekat sini pun dia ada juga tau. Dia ada macam wasir juga. Jadinya skru dekat sini dengan dekat enjin sama. Dia masih macam gini juga. Pastikan wasir yang macam gasket pun ada kat situ. Kalau tak ada, korang usaha ada kan. Tak kisahlah korang nak modify gasket macam mana sekalipun. Yang penting dia kena ada lapik dekat situ. Supaya tak leaking nanti enjin kita. Lagi satu, material dekat sini dengan dekat pump tuti ni, dia tak keras tau. Jadinya kalau korang nak ikat tu beringat-ingat sikit. Sebab tu aku lagi suka ikat pakai tangan benda-benda yang dekat sini ni. Sebab dia lembut. Kalau kita ikat pakai mesin, confirm patah, loose. Alright. Lepas tu walaupun kita tak buka benda ni, kita tetap kena check. Tengok, dah longgar. Jadi korang ikat je balik. Sebab kadang-kadang benda ni, dia memang masa kita buka enjin, kita tak buka. Tapi kadang-kadang benda tu longgar tau. Biasalah enjin vibrate kan. Okey, jadinya OC semua aku dah pasang. OC gear pun dah tukar. Sekarang ni kita pasang key magnet, kita pasang magnet, kita pasang pulser, kita tutup casing sebelah sini. Punya jam hari tu magnet dia. Jadi kita licinkan sikit permukaan dia. Lepas tu kita terus pasang. Okey, lepas tu kita ambil 17, kita ikat. Okey, lepas tu kita pasang pulser dia. Pulser dia ni, dia memang ada punat macam ni kan. Sebab dia centerkan kedudukan pulser ni dekat enjin kita. Senang cerita, dia memang duduk pada tempat dia Sebab apa dia ada spring wasir? Sebab dekat tempat-tempat yang orang cakap dia tak patut longgar, patut ada spring wasir. Sebab kita tak nak benda tu senang-senang longgar. Spring wasir ni dia fungsi dia untuk ketatkan skru. Maknanya bila ada spring wasir tu lagi safety berbanding tak ada spring wasir. Okey. Jadinya dia punya treat pun sama Dia punya bunga mata impact tajam. Jadinya korang pakailah mata impact yang betul untuk ikat. Jangan pakai mata impact tumpul kan. Jangan pakai screwdriver. Screwdriver bukannya tak boleh pakai, boleh. Tapi pakailah screwdriver yang orang cakap sempurna Dia punya screwdriver tu. Janganlah korang pakai screwdriver mata cak ayam. Okey, lepas tu kita pasang kabel tuti dia pula. Kabel tuti dia ni, dia ada lock tau sebenarnya. Tapi kebanyakannya dah tak ada. Tapi motor ni ada Benda ni, apa bezanya kalau kita pakai klip ni? Klip ni, kalau korang tengok, dia bulat kan. Dia bulat, sini rata. Yang rata tu dekat belah dalam. Yang bulat tu belah luar. Jadinya kabel tu dia ada lock Dia tak boleh terkeluar. Nak pasang benda ni, korang cari sepanas 10. Korang pusing benda ni macam ni. Korang selitkan je kabel dia. Lepas tu korang pastikan dia masuk di setiap liang-liang dia tu.
Macam gitu. Lepas dah masuk tu, korang kena benamkan benda ni. Korang pulas benda ni. Korang cepit benda ni. Okey, dalam masa korang cepit tu, korang pastikan kepala dia ni betul-betul duduk dekat dalam baru korang cepit sampai habis. Alright, jadinya macam gitu je. Orang cakap bagi dia tak senang-senang terkeluar Lepas tu kalau bab nak adjust tuti tu, kalau macam aku defend je kadang-kadang. Tak payah naik terlalu banyak, jangan tak naik langsung. Kalau motor standard boleh lah geng. Kalau motor standard, Kelang dah tetapkan dah berapa nisbah tuti yang perlu masuk ke dalam enjin. Kalau motor kita dah modified, dah besarkan blok, takkanlah kita nak claim macam yang hak original. Kita mestilah tak boleh follow yang the original kan. Jadinya kita kena naikkan sikit. Okey, bila dah masuk tu, barulah korang alat. Jadinya benda macam gini dia memang akan tumpah sikit lah. Jadinya memang susah sikit lah. Kalau ada 2 player, okey lah. Okey, jadinya kadang-kadang bila kita overhaul ni kan, aduh, bila kena minyak-minyak macam ni, kita biasa jadi macam pisang kan. Okey, jadinya kalau macam aku alas lah apa-apa bawah ni. Lepas tu, ambil lah botol ajaib aku ni. Botol ajaib yang sangat berguna. Lalu aku akan tembakkan ke dalam enjin. Okey, jadinya tak perlulah berlebih-lebihan. Dan dia tak adalah kesan yang sangat ketara bila terkena oil seal ni Cover ni sebenarnya dia bukan pasang macam gini dah settle. Dia pasang dia sebenarnya macam gini, daripada bawah ke atas. Dia sebenarnya kalau kita ikut cara dia yang betul, dia senang je. Tu yang jadi susah skru dia memang sama macam pump silinder, pump tuti, macam pulsar. Tapi skru dekat sini dia pendek. Yang panjang dekat pump tuti, yang pendek dekat tutup pump tuti. Yang ada wasir spring dekat pulsar. Ini. Okey, lepas tu benda ni dia masuk kat sini, dia lock macam gitu. Okey, lepas tu baru kita pasang gasket ni. Lepas tu baru kita tutup dia punya casing enjin. Kalau tak pasang tak apa. Contohnya macam korang redah banjir kan, dia akan ada apa-apalah. Okey, jadinya kalau korang tengok aku ketuk pakai hammer, tak apa sebab hammer tu bukannya hammer besi, hammer cooper. Jadinya cooper kalau kena sifat dia, kalau kena dengan besi, dia kalah dekat cooper. Jadinya tak ada masalah. Okey. Alright. Auto geng. Jadi nanti lepas kita pasang semua skru cover-cover dia ni, kita cuci motor ni. Kita dah hidupkan motor ni, kita cuci. Setiap skru casing ni dia mesti ada wasir wasir tu nak bagi protect, orang cakap supaya tak calar kita punya casing tu Itu maknanya kita memastikan benda-benda tu memang betul-betul ketat Lepas tu dekat sini, kat sprocket ni, dia ada bush ni. Dia ada bush ni. Bawa balik semalam bang Boleh tu film? Boleh. Boleh. Semalam bawa balik ke bang? Sebab semalam malam saya nampak bang keluar naik kereta. Balik malam. Gaya. Malam saya ada kat depan pukul 11 lebih silap saya. Kan? Ambil ni, alung. Cuti lah dia. Kerja.
Hai? Balik kerja? Dia kerja kat mana? Pasang dia punya exhaust. Exhaust ni kalau kita repaint balik, dia sekejap je nampak lawa. Sebab dia macam color matte. Jadinya dia memang akan tak tahan lama lah. Kita pasang yang belakang. Gantung dia Okey, gantung dia ni kadang-kadang ada sesetengah orang dia salah pasang. Setengah orang dia pasang macam ni tau. Dia memang pasang macam gini Senang cerita dua-dua kaki dia ni cepit kita punya. Bukannya orang cakap satu dekat luar sini, lagi yang satu ni dekat belakang sini. Kadang-kadang ada orang pasang macam itu. Jadinya dekat belakang dia jadi macam gini. Jadinya tabung ni dia boleh jadi longgar. Okey, lepas tu kita jangan ketatkan sini dulu, kita ketatkan yang depan. Riders on the storm.